Cikgu Bart kemuka representasi gugur tuduhan keluar kenyataan fitnah. MIC saran kerajaan tambah cuti sempena Deepavali. Seorang lagi pemimpin Hamas terkorban dalam serangan Israel. Mazli kritik laporan media tuduh keluarkan memo larangan purukkan kerajaan. Huli dakwa PAS bermimpi hidupkan semula gabungan politik MN. SPRM dedah skandal MBI Selangor masih belum ada tangkapan baharu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Mira Kilah dalam Netstep News edisi petang. Jangan lupa ikuti kami di semua platform Netstep Malaysia. Fadrul Hisham Syaharin atau Cikgu Bart akan mengemukakan representasi bagi menggugurkan pertuduhan mengeluarkan kenyataan fitnah yang akan merosakkan nama baik Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim Januari lepas. Peguamnya Muhammad Rafiq Rashid Ali memaklumkan perkara itu semasa sebutan kes di hadapan Hakim Mahkamah Session Siti Aminah Ghazali. Terdahulu, Timbalan Pendakwa Raya Wan Ahmad Hijrah Wan Abdullah berkata pihak pendakwaan telah menyerahkan dokumen berkaitan kes itu kepada pihak peguam dan perkara itu disahkan oleh Muhammad Rafiq. Mahkamah kemudian menetapkan 6 Januari depan untuk sebutan kes. Sebelum ini, Mahkamah menetapkan 26 dan 27 November ini untuk perbicaraan kes berkenaan. Pada 11 Julai lepas, Badrul Hisham mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session atas pertuduhan mengeluarkan kenyataan fitnah yang akan merosakkan nama baik Yang di-Pertuan Agong. Badrul Hisham didakwa melakukan perbuatan itu di Pejabat Datuk Pengelola Bijaya Diraja Istana Negara pada 6 petang 22 Januari lepas mengikut Seksyen 500 Kanun Kesiksaan yang memperuntukkan hukuman maksimum penjara 2 tahun atau denda atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Kerajaan diharapkan boleh mengisytiharkan 1 November ini sebagai cuti umum tambahan bagi memberi peluang kepada rakyat Malaysia menikmati tempoh sambutan Deepavali yang lebih panjang. Cadangan ini disorangkan oleh Naib Presiden MIC, Datuk T. Murugiah sambil berkata cuti tambahan itu bukan sahaja bermanfaat kepada komuniti India dan memberikan kemudahan kepada mereka yang meraihkannya, tetapi juga memberi peluang kepada semua rakyat Malaysia untuk turut serta dan menghormati kepelbagaian budaya di negara ini. Deepavali yang juga dikenali sebagai Festival Cahaya disambut pada 31 Oktober ini. Murugiah turut merayu kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Kerajaan Persekutuan mempertimbangkan permintaan berkenaan demi kepentingan perpaduan nasional dan penghargaan terhadap kepelbagaian budaya negara. Menteri Luar Israel Katz mengesahkan pemimpin Hamas Yahya Sinwar terbunuh dalam serangan rejim itu. Memetik laporan daripada media antarabangsa BBC, beliau berkata pembunuhan Sinwar membuka kemungkinan pembebasan segera tebusan dan menyediakan laluan bagi perubahan yang akan membawa kepada realiti baharu di Gaza tanpa Hamas dan tanpa kawalan Iran. Koresponden keselamatan BBC Frank Gardner menggambarkan kematian Sinwar sebagai tamparan besar kepada Hamas. BBC memetik pasukan pertahanan Israel IDF yang mendakwa bahawa Sinwar dibunuh oleh tentera rejim itu dalam satu operasi di selatan Gaza pada Rabu. Sebelum ini, BBC melaporkan bahawa pihak berkuasa Israel sedang mengesahkan kematian Sinwar melalui ujian DNA. Sampel tersebut dibandingkan dengan rekod yang dimiliki Israel memandangkan Sinwar pernah menjalani hukuman 22 tahun penjara di negara itu. Bekas Menteri Pendidikan Mazli Malik mengkritik sebuah portal berita yang mendakwa beliau membocorkan memo larang ahli akademik purukkan kerajaan. Beliau menerusi satu kenyataan berkata isu yang dibawanya mengenai memo dalaman Universiti Kebangsaan Malaysia UKM bertarikh 8 Oktober lalu adalah berkaitan Akta 605 dan bukannya larangan memburukkan kerajaan.
Majlis seterusnya mendakwa laporan berita daripada media tersebut adalah tidak benar dengan pemilihan tajuk berita yang tidak teliti. Sebelum ini, memo dari UKM bertarikh 8 Oktober itu antara lain mengingatkan ahli akademik supaya tidak membuat kenyataan awam termasuk di media sosial melainkan dibenarkan atau diberi mandat berbuat demikian. Ia menyatakan bahawa peringatan kepada semua pegawai awam datang daripada Ketua Setiausaha Negara Syamsul Azri Abu Bakar melalui mesyuarat pengurusan Jabatan Perdana Menteri 2024. Surat perkeliling itu menambah semua penjawat awam termasuk dari badan berkanun dilarang membuat kenyataan awam sama ada dalam bentuk lisan, bertulis atau lain-lain yang disifatkan boleh memudaratkan dasar rancangan atau keputusan oleh mana-mana badan berkanun atau kerajaan mengenai sebarang isu. PAS masih berangan-angan untuk menghidupkan semula Gabungan Politik Muafakat Nasional MN. Veteran UMNO Tengku Razali Hamzah melalui satu temu bual dengan utusan Malaysia mendakwa PAS akan bekerjasama dengan mana-mana parti asalkan memberi keuntungan kepada parti itu. Beliau juga menjelaskan pertubuhan MN pada awalnya adalah untuk menjalin kerjasama secara bersama seperti Gerakan Perjuangan Islam. Tetapi PAS menolak dan mahu bekerjasama dengan Bersatu kerana sudah kecapi kuasa. Pada 2019, UMNO dan PAS bergandengan bahu membentuk MN bagi memperjuangkan isu-isu berkaitan Melayu dan Islam. Susulan kejatuhan kerajaan Pakatan Harapan pada Februari 2020, UMNO, PAS dan Bersatu bersekongkol membentuk kerajaan baharu di bawah pimpinan Perdana Menteri ketika itu Muhyiddin Yassin. Bagaimanapun, keretakan timbul antara UMNO dan PAS selepas parti itu bersama bersatu untuk membentuk Gabungan Perikatan Nasional. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM telah membekukan segala aset bernilai jutaan ringgit dalam siasatan kes Pemerbadanan Menteri Besar Selangor MBI yang berkaitan rasuah konsesi perlombongan pasir. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki berkata, setakat ini belum ada tangkapan baharu dibuat dalam kes tersebut. Beliau berkata pegawai penyiasat sedang menyiasat untuk mengesan tentang saham yang disyaki diterima secara rasuah yang disimpan di beberapa syarikat. Beliau berkata demikian dalam sidang media majlis menandatangani laporan penambahbaikan tata kelola di antara SPRM dan Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso di Menara Perkeso di Jalan Ampang. Mengulas lanjut, Azam menambah SPRM memerlukan sedikit masa berikutan terdapat 20 projek yang sedang disiasat ketika ini. Sebelum ini, Azam dilaporkan berkata siasatan SPRM berhubung kes ini turut melibatkan seorang ahli politik berpengaruh di Selangor. SPRM juga telah menggeledah 6 premis iaitu sebuah kediaman dan 5 unit pejabat di sekitar Lembah Kelang berhubung siasatan skandal rasuah perlombongan pasir. Sekian untuk edisi petang ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Netstep News. Jangan lupa untuk follow Facebook Netstep Malaysia dan subscribe YouTube Netstep TV. Netstep Malaysia bersama melangkah dengan yakin. Saya Mirakila, Assalamualaikum dan salam sejahtera.